Ramadan tak lama lagi ni Tuan Puan. Saya nak tanya, Tuan Puan ada buat persiapan tak nak Ramadan ni? Dan sampai bila kita nak biarkan Ramadan kita yang lalu seperti berlalu macam tahun-tahun yang lepas Tuan Puan? Biarkan Ramadan tahun ni Tuan Puan, Ramadan yang the best. Sebab Ramadan Tuan Puan tak pasti lagi kita dapat peluang untuk rebut pahala yang berganda-ganda bulan Ramadan. So saya nak ajak Tuan Puan, siapa yang ada masalah, masih lagi buta Al-Quran, tak kenal hukum tajwid, rasa macam bila mengaji je merangkak-rangkak, dah rasa macam susahnya nak khatam, pening, serabut bila nak mengaji ni, rasa stres. Jadi saya nak ajak tuan-puan, siapa yang betul-betul dia serius nak khatam, nak rebut pahala bulan Ramadan, jom rebut bersama kita di dalam satu program nama dia Khatam 1 Bulan, yang mana kita akan bimbing tuan-puan mengikut tahap tuan-puan. Kalau tuan-puan dah boleh baca dengan lancar, insya-Allah kita cuba pecut, tuan-puan boleh khatam Al-Quran bulan Ramadan ni. Banyak bonus-bonus dan hadiah menarik menanti tuan-puan jika tuan-puan daftar sekarang dalam program Khatam 1 Bulan. So jumpa tuan-puan nanti dalam program Khatam 1 Bulan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-puan. Apa khabar, tuan-puan? Sihat ke? Okey, sebelum tu Zat tanya, suara Ustazah jelas ke tidak? Jelas ke tidak suara Ustazah? Okey, tuan-puan boleh komen dulu, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Aida, alhamdulillah jelas ya. Okey. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah kalau suara Ustazah dah jelas. Jadi Ustazah dah jalankan tugas untuk jelaskan suara. Tuan-puan jalankan tugas insya-Allah untuk kita kongsi manfaat beramai-ramai. Sambil-sambil balik solat tarawih. Okey, sambil-sambil kita nak moreh. Sambil-sambil nak moreh. Boleh? Boleh. Share bersama saudara mara, sahabat-sahabat kita kalau boleh nak kongsi manfaat bersama. Yang penting apa? Yang penting setiap orang dapat dengar, dapat baca, dapat pahala bersama-sama. Waalaikumsalam, saya sihat, alhamdulillah. InsyaAllah Zan akan semoga tuan-puan juga berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okey. Kalau suara Ustazah bagus, jelas, jangan lupa kongsikan dengan sahabat-sahabat kita yang katanya til jannah. Hashtag sahabat til jannah. Dengan siapa lagi? Dengan keluarga yang katanya nanti dekat syurga, ajaklah saya masuk syurga. Kalau boleh nak baca Al-Quran sama-sama, nak solat tarawih sama-sama. Semua kalau boleh kita nak buat sama-sama. Jadi tuan-puan insya-Allah kongsikan sebanyak mana yang mungkin supaya semua orang dapat manfaat Al-Quran pada bulan Ramadan, dapat pahala berganda, keampunan berganda daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang tuan-puan. Okay, insya-Allah malam ni kita nak bedah surah lazim lagi. Surah apa tu? Surah Al-Kafirun.
Kafirun. Terima kasih Puan Ludia dah sharekan dekat sahabat-sahabat. Sharekan dekat grup-grup yang kita rasa bermanfaat untuk orang lain. Kita sharekan supaya semua orang dapat pahala malam ni. Baca Al-Quran sama-sama insya-Allah. Isi masa lapang sebelum tidur. Terima kasih Puan Saleha, Puan Rusmaliani dah kongsikan. Okey. Dari Indonesia juga ada, alhamdulillah. Okey, baik tuan-puan. Hari ni dah masuk hari ke berapa Ramadan? Hari ke-5 Ramadan. InsyaAllah, Ustazah doakan setiap daripada kita dapat beramal dengan baik. InsyaAllah, kita dapat orang kata, tik. Ramadan ni kita nak buat apa? Nak khatam 30 juzuk. Ramadan ni nak buat apa? Ramadan ni nak puasa penuh. Yang boleh puasa penuh silakan. Nak puasa penuh. Kalau boleh Ramadan ni nak buat apa lagi? Nak qiyamul lail tanpa gagal. Setiap malam nak qiyamul lail. Kalau boleh Ramadan ni nak apa lagi? Macam-macam kita nak kalau boleh. Yang tak sempat kita buat bulan-bulan biasa, kita nak bulan Ramadan ini kita sempat buat segala benda. Baik insya-Allah tuan-puan. Semoga dipermudahkan segala urusan tuan-puan. Okey. Esok kita nak masuk 6 Ramadan insya-Allah. Lepas maghrib masuk 6 Ramadan, betul? Jadi kita nak bedah surah Al-Kafirun. Ataupun kalau orang kita biasa kuliah. Baca surah apa tu? Kuliah. Kan? Jadi kita dah terbiasa. Jadi nama bagi surah kuliah yang perempuan suka sebut kuliah tu namanya adalah surah Al-Kafirun. Okey. Baik insya-Allah. Di hari Jumaat ni, tadi Zara cerita dah dengan sahabat-sahabat tuan-puan dekat kelas. Zara kata hari Jumaat ni kalau boleh kita nak sama-sama berselawat kepada Allah, kepada Nabi SAW. Okay. Kalau boleh kita nak berselawat kepada Nabi SAW. Banyak. Hari lain banyak tak? Hari lain banyak juga. Jumaat banyak lagi. Baik insyaAllah kita mulakan dengan salawat dulu. Okay. Mungkin Ustazah minta maaf lah tak semerdu Ustazah Aisyah, tapi Ustazah cuba. Okay. Ustazah tak apa suka juga insyaAllah. Baik, kita mulakan dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau boleh nak dapat syafaat Nabi mesti selawat kepada Nabi, mesti kena ikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, lagi kita selawat lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, waalaikumsalam bagi yang memberi salam. InsyaAllah kita dah berselawat kepada junjungan sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tadi dalam kelas ada pelajar yang, Ustazah, jom kita selawat. Okey. Puan tu ajak Ustazah berselawat sama-sama. Alhamdulillah. Jadi terlintas juga Ustazah nak ajak juga nak sebarkan kebaikan untuk tuan-puan. Untuk kita berselawat sama-sama. Kalau kata dah lama lupa macam mana nak selawat. Kita sekali lagi insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Itu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar orang sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kita kena buat tuan-puan? Sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik insya-Allah kita nak mulakan sekarang. Kita nak bedah surah Al-Kafirun. Okey, jadi tuan-puan dah ready ke belum ni? Kita nak mulakan nak bedah surah Al-Kafirun bersama-sama. Tuan-puan dah ready ke? Kalau ready, boleh komen ready insyaAllah supaya kita sama-sama berjuang bedah surah Al-Kafirun. Ustazah sorang-sorang bedah seronok. Tapi Ustazah lagi seronok kalau ada tuan-puan yang support Ustazah dekat komen insyaAllah. Ini ada tuan-puan yang tulis selawat dekat situ. Okey.
Ready, Alhamdulillah. Baik. InsyaAllah, kita akan mulakan bedah kita. Bedah kita malam ni dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay. Baik, kita dah buka majlis, kita dah berselawat. Tuan-puan semua dah kata ready sok more dah ni Ustazah, bila nak start? Mari kita start insya-Allah. Okey, baik. Ustazah akan kongsikan skrin tu tuan-puan. Okey, kita nak mulakan pembedahan surah Al-Kafirun ataupun famous, aka Qul Ya. Okey, boleh? InsyaAllah. Baik, kita mulakan macam biasa. Kalau Ustazah Nabila nak buat apa dulu? Ustazah Nabila dia suka baca ayat semua dulu. Baru Ustazah bedah lepas ni. Baik. Waalaikumsalam. Selamat datang tuan-puan yang baru datang insyaAllah. Kita nak bedah surah Al-Kafirun. Tuan-puan, Ustazah akan baca dan Ustazah akan berhenti sekejap untuk Ustazah bagi laluan. Tuan-puan ikut Ustazah baca. Boleh? Ustazah akan bagi laluan supaya tuan-puan boleh ikut Ustazah baca. Okay, kalau saya terdiam tu, bukan saya tak nak cakap, tapi Ustazah bagi tuan-puan baca ikut Ustazah. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita masuk kepada ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Okey, sekali lagi. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Okey, ayat yang ketiga insya-Allah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Okey, fokuskan kepada ayat yang keempat. Di sini ramai orang buat kesalahan. Saya nak baca dulu, tuan-puan boleh ikut insya-Allah. Baik. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala ana 'abidum ma 'abadtum.
seterusnya yang kelima insya-Allah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Okey, yang terakhir insya-Allah tuan-puan. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Okey, baik, alhamdulillah. Sempat tak tuan-puan ikut Ustazah baca? Ke Ustazah express sangat ni? Sempat tak? InsyaAllah sempat. Ustazah ada bagi masa sikit. Ustazah diam sikit selepas tu supaya tuan-puan dapat ikut. Ada yang baca. Terima kasih Puan Induk komen. Acik baca selepas Ustazah. Alhamdulillah. Jadi target kita malam ni. Kita buat sesuatu mesti kita ada matlamat kita tuan-puan Matlamat kita malam ni, Ustazah kalau boleh nak, tuan-puan lepas ni baca dalam solat tu terbayang-bayang. Kuliah, berapa harakat nak tekan, nak baca, nak dengung dan sebagainya. Okey? InsyaAllah kita cuba yang terbaik tuan-puan. Kita minta Allah permudahkan urusan kita insyaAllah. Sempat sangat. Baik, alhamdulillah. Terima kasih tuan. Okey, kita nak mulakan. Kita nak mulakan insyaAllah tuan-puan. Baik, kita mula dengan ayat yang pertama. Ustazah nak baca dulu. Qul. Ustazah sebut dulu untuk tuan-puan Qul. Majority. Kebanyakan. Ramai orang. Nak cakap punya ramai tu kan. Dia baca qul ni bunyi kul. K-U-L kul. Bunyi mungkinlah kurang sama. Tapi untuk memudahkan kefahaman tuan-puan. Untuk tuan-puan bayangkan bila jumpa huruf qaf. Nak baca macam mana. Caranya tuan-puan bayangkan qaf ni bunyi dia lebih kurang macam bunyi huruf Q. Banyak pelajar Ustazah ingatkan. Bila tuan ataupun puan yang belajar dengan Ustazah ni dia baca kul. Okey, bayangkan Q. Terus dia dapat bayangkan yang tu bunyi dia bukan kul tetapi qul. Macam tu. Qul. Q-U-L qul. Kena praktis. Kadang-kadang sampai kat sini dah okey dah. Qul. Pergi ayat lain jumpa qaf. Lupa lagi. Jadi nak buat macam mana? Ustazah cadangkan huruf qaf. Bayangkan bunyi dia lebih kurang macam huruf Q. Okey, baik insyaAllah. Selesai qul. Ya ayyuhal. Ya ada ombak rindu. Ya ayyuhal. Ya wahai ayyuhal semua. Jadi berarti ombak rindu yang terpisah. Dia ombak rindu yang terpisah. Ingat lagi tuan-puan, siapa yang biasa ikut? Bila ombak rindu yang terpisah, hukumnya adalah, saya nak tengok komen yang paling cepat naik. Kita nak tunjuk sikit. Huruf ataupun ombak rindu yang terpisah. Berpisah dengan siapa? Berpisah dengan huruf hamzah. Kita tengok hukum dia apa. Mari kita tengok dekat komen. Siapa yang paling laju? Masya Allah. Kita ada Tuan Ali Sabri Salihuddin. Katanya mad jaiz munfasil. Baca dengan kadar 4 ataupun 5 harakat. Tahniah. Kalau boleh bagi markah, saya bagi 10/10 markah. Okey. Jadi, kuliah 4 ataupun 5 harakat. Masya Allah. Tahniah tuan. Komen yang terpantas. Okey. Kemudian, kita jumpa ayyuhal. Ayyu. Ini huruf hamzah tuan-puan. Bukan ayyuhal. Tak mau sebab huruf hamzah bunyi dia ayyu. Ayyuhal. Dekat huruf ya ada tanda sabdu. Jadi kalau ada tanda sabdu nak buat apa?
Kita tekankan sikit bacaan tu. Ayyu. 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 Baik, kemudian sebelah dia, yang ni ramai lagi Ramai keliru. Ustazah, ni macam huruf ma. Tuan-puan, ni bukan huruf ma. Kalau ma dia tak boleh ada ekor memanjang, kemudian ada alif belakang dia. Kalau ma dia selalu bulat macam ni je tuan-puan nampak saya tunjuk ni? Kalau nak sambung jadi macam ni. Tak boleh jadi macam ni. Jadi ni adalah huruf ha. Huruf ha. Ramai yang keliru. Jadi saya kena jelaskan juga. Okey, sebelum tu ada yang tanya, Ustazah, kenapa masa baca qul, kenapa bunyi macam quliya? Quliya. Baik, saya jelaskan. Baik. Huruf lam bila dia bertanda sukun, qul, dia ada satu sifat bagi huruf lam dekat situ, iaitu sifat tawassut. Alamak, tawassut ni apa? Tawassut ni adalah alirkan nafas secara lemah supaya huruf ini tidak jadi melantun. Okey, contohnya qul ya, qul, alirkan nafas sikitlah huruf lam. Qul ya, qul. Kalau kata tuan-puan tarik dengan cepat, qul, 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 macam tak lengkap. Jadi tuan-puan pun sedap nak tambah kuliah, kuliah. Okey. Jadi caranya macam mana? Lebihkan nafas dalam sebutan huruf lam. Qul, 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 qul ya. Macam tu. Okey. Kita dah jawab persoalan tadi. Baik, kita teruskan dengan ayyuhal kafirun. Ni huruf ha. Kemudian TPOS 2, the power of sukun. Ustazah, alif tu nak buat apa? Alif tu ada je kat situ tuan-puan. Tak pakai pun. Ya ayyuhal. Jelaskan alif lam qamariyah. Betul para hima jantan. Alif lam qamariyah mesti dibaca secara jelas. Ayyuhal. Ayyuhal. Baik, bunyi dia. Ramai orang dia lantunkan juga. Sama-sama puan. Dia lantunkan juga. Ayyuhal kafirun. Ayyuhal sama juga kita pakai sifat tawassut dekat sini. Alirkan nafas dalam huruf lam secara lemah. Lemah maksudnya sikit je tuan-puan Ayyuhal kafirun. Kalau kata tuan-puan tak lebihkan sikit sebutan huruf lam, dia akan jadi ayyuhal. Tu yang jadi lantun tu. Okey, jadi ayyuhal kafirun. Betul Pak Induk. Inhiraf jangan lupa inhiraf kena palingkan lidah ke kiri ataupun kanan. Ayyuhal hal. Okey. Ada sebahagian orang lidah dia bila dia berada di tengah berpotensi untuk tergulung. Jadi tebal bunyi lam. Ayyuhal. Le. Jadi lidah kat mana? Lidah palingkan ke kiri ataupun ke kanan. Betul Puan Induk. Masya Allah, tahniah Puan. Okey. Ayyuhal huruf kaf. Ramai. Dia jadi macam tersangkut air liur kan. Jadi ayyuhal ka. Bunyi ka. Baik, ingat tuan-puan. Tadi kalau qaf, Ustazah kata ingat bunyi dia macam huruf Q. Kalau huruf kaf, suka Ustazah jelaskan huruf kaf ni bunyi dia tuan-puan bayangkan. Macam bunyi huruf K sikit. Macam bunyi huruf K. K-A-K. Kafirun. Kafirun. Bukan kafirun. Cek balik. Okay, cek balik. Betul tak kita baca kafirun ke? Ka tebal. Okay. Kemudian sebelah kaf ada alif kecil. Oi, kecil sangat tu. Dua harakat. Mesti dibaca dengan kadar 2 harakat. Ka. Kemudian huruf fa baris bawah fi. Kafirun.
Kafirun. Okey. Apa fungsi waw dekat situ? Apa fungsi waw dekat situ? Mad arid lil sukun. Mad arid lil sukun. Boleh tuan-puan baca dengan kadar 2, 4 dan juga 6 harakat. Parosminah kata mad arid lil sukun boleh dibaca 2 atau 4 ataupun 6 harakat. 10 markah Ustazah bagi. Masya Allah tepat. Okey. 2, 4 ataupun 6. Tapi ada syaratnya tuan-puan Kalau kata pada ayat yang pertama tuan-puan dah baca kafirun 2 harakat, maka sampailah ma'arid li sukun yang terakhir din, apa yang tuan-puan perlu buat? Mesti 2 harakat juga. Okey. Kalau kata tuan-puan baca dekat ayat yang pertama ni dengan kadar 4 harakat kafirun sampailah waliyadin ma'arid li sukun dekat din di waliyadin mesti 4 harakat juga. Betul lah, kita kena konsisten. Ma'arid li sukun kena konsisten. Bermula 2, akhir 2. Mula 4, akhir 4. Mula 6, akhir pun 6. Boleh tak Ustazah? Ayat pertama saya baca 2, ayat keempat saya baca 4, ayat terakhir saya baca 6. Tak boleh, kena konsisten. Okey. Baik, insyaAllah. Tahniah juga untuk Puan Osman. Selesai ayat yang pertama, kita masuk kepada ayat yang kedua. Baik. Ayat yang kedua. La. Huruf la sifatnya nipis. Istifal. Nipis. Jadi tuan-puan, cek balik. Ada tak kita selalu terbaca la a'budu ma. La. Jadi kena tukar cara bacaan. Tak boleh dah baca la. Kena buka sikit, senyum sebab dia istifal, dia nipis. La a'budu. La. Bukan la nah. Tukar dah, tak mau dah bunyi la. Kita nak tukar kepada bunyi la. Ada ombak rindu lagi. Banyak ombak rindu ya. Baik, dalam ombak rindu ni, ombak rindu ni berpisah lagi tuan-puan. Kenapa Zah kata terpisah? Sebelah dia, ombak rindu, Hamzah duduk di kalimah sebelah dia. Kalimah yang kedua. La. Berapa harakat? 4 ataupun 5 harakat. Ombak rindu jumpa Hamzah terpisah di dalam 2 kalimah. Betul Puan Jamilah. Okey. Ombak rindu bertemu di dalam 2 kalimah. Namanya adalah mad jaiz munfasil. Okey. Jadi mad jaiz munfasil tuan-puan boleh baca dengan kadar 4 ataupun 5 harakat. La. 5. La a'budu. Okey. Kemudian dekat sini ni ayat killer ni, Hamzah dan juga Ain duduk sebelah-sebelah. Kenapa Ustazah kata ayat killer tuan-puan? Sebab kebanyakan, majority, mostly, nak kata ramai macam tu kan, dia selalu terbaca sama ada yang pertama, kesalahan jenis yang pertama dia baca la a'budu. Dengan bunyi tak tahulah bunyi apa tu kan. A'budu, itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua tuan-puan, bila dia baca dia bunyi a'budu. Hamzah dengan Hamzah. A'budu. Okey, baik kita tengok huruf yang ayat yang kedua ni, la, Hamzah dengan Ain sukun. A'budu. Dekat dah mulut Ustazah dengan Mak nak bagi tuan-puan dengar. A'budu. Kenapa? Kita sebut satu-satu. Tips dia macam mana? Sebut dulu. Baru masuk ke Ain. Masya Allah. Okay. Dulu baru Ain.
Nampak bunyi dia? Kenapa? Dua-dua ni tuan-puan, makhrajnya berbeza. Jadi mustahil bunyi dia sama. Mana makhraj huruf hamzah? Tuan-puan pegang, okey? Pegang tulang dekat tengkuk ni. Rasa tulang dua ni kan, tengah-tengah. Okey, di situ ada huruf hamzah dan juga huruf ha. Huruf hamzah dulu kita tengok. Hamzah. Naik ke tengah sikit tuan-puan ke tengah kerongkong huruf ain. Jadi makhrajnya berbeza, dah pastilah bunyinya pun bunyinya pun mestilah berbeza. Okey. La a'budu. Sambil buat tuan-puan, sambil buat. Yang tengah makan telan dulu ya, risau tercekik. La a'budu. Okey, a'budu. Okey, ba dengan dal dua-dua berbaris dhammah ataupun berbaris hadapan kena muncung for sure. Pasti kena muncung. A'budu. Okey. Kemudian ma dua harakat. Ma ta'budun. La mak jaiz 4 ataupun 5. A'budu. Dulu baru ain tuan-puan. A'budu ma dua harakat mad asli, pasangan bahagia. Bahagia tak? Bahagia. Fathah dan alif bertemu. Ma dua harakat. Ta yang ni pun sama ramai dia baca tak budun. Tak. Jadi huruf ain bunyi ta dulu tuan-puan ta'budun. Ta dengan ain. Ta'budun. Okey. Betul. Dan di akhir sekali ma'arik lil sukun 2, 4 ataupun 6 harakat insya-Allah. Baik, seterusnya kita nak tengok ayat yang ketiga. Wala. Jumpa lagi ombak rindu. Okey. Mesti dah tahu dah ni ombak rindu apa. Sama je pattern dia. Okey. Semua sama je pattern dia. Ombak rindu dengan hamzah terpisah di dalam 2 kalimah. Mad jaiz munfasil. 4 ataupun 5 harakat. Senang nampak je ombak rindu. Tengok sebelah dia hamzah, sebelah dia jauh sikit. Okey. Itu adalah mad jaiz munfasil. Wala. Kira tuan-puan kalau tak yakin. 1, 2, 3, 4. Nak panjang sikit ambil 5 harakat. Okey. 1, 2, 3, 4. Wala. Cukup. Jalan terus. Baik. Antum. Ni pun ramai. Tiba-tiba sedih. Ni pun ramai orang suka sebut antum. Bukan antum. Antum. Huruf hamzah. Betul. Ustazah ada baca ni. Ustazah ada baca ni. Hamzah bunyikan A. Contohnya atu, ayah, abang. Baru bunyikan ain. Okay, kalau nak sebut huruf hamzah itu tips dia. Abang. Ayah. Bukan antum. Majority yang saya jumpa dia akan baca antum dengan jelas antum. Nun bunyi nun an. Itu cara bacaan yang kurang tepat. Jadi macam mana yang tepatnya? Baik, bila kita tengok nun mati bertemu dengan huruf ta, ikhfa haqiqi, samar dengung. Apa benda Ustazah sama-sama dengung tu? Baik. Sama-sama dengung ni tuan-puan. Tak boleh bunyi jelas huruf nun. An tak boleh. Nak buat apa ni? Lidah tuan-puan. Kalau perasan tak kita sebut sama-sama sekarang. Na. Cuba kita sebut na tuan-puan. Na. Lidah naik kena lelangit. Jadi cuba tuan-puan. Kali ni kita nak sebut huruf ataupun kalimah antum dalam keadaan
Dalam keadaan lidah tak kena langit. Antum, antum, wala antum. Okey. Ramai yang tahu ni, betul, ramai tahu cara. Ini ikhfa hakiki ni Ustazah, tapi bila baca terbunyi nun. Jadi kali ni kita nak pastikan nun bila sebut al ni lidah tak naik ke langit, lidah tuan-puan tergantung ataupun duduk di bawah sepenuhnya. Dengar tak bunyi dia? Bukan antum. Sekali lagi kita sebut wala antum, antum. Baik. Kemudian selesai ikhfa hakiki, jumpa mim yang bertanda sukun, izhar syafawi, tutup mulut, jalan terus. Antum abidu, antum, nampak? Tum abiduna ma. Dua harakat. Abidu, biduna, abiduna. Dua harakat pasangan bahagia. Dhamma bertemu waw, kita panggil pasangan bahagia. Dua harakat. Abiduna ma. Ombak rindu lagi. Terpisah, jadi dia adalah mad jaiz. Ma a'bud. Ma 4 ataupun 5 harakat. A'bud. Hamzah dan juga ain. Macam tu bunyi dia nah. Bukan bukan tapi a'bud. Nampak? Dekat huruf hamzah dan ain mesti ada perbezaan. Kemudian dekat hujung bud. Ada qalqalah kub. Qalqalah kubra huruf apa ni tuan-puan? Huruf dal. Jadi mesti bunyi a'bud. A'bud. Bukan a'bud. Bukan a'bud. Bukan a'budda. Tapi a'bud. Jangan malu-malu tau nak bunyikan qalqalah. Ramai yang malu, dia kata Ustazah takutlah a'bud macam ada baris. Yang salahnya bila tuan-puan baca ma'a'bud. Yang tu salah. Buddha panjang. Lantun sikit je. A'bud. Bud. Nampak bukan Buddha. Kalau Buddha tu salah lah. Jadi yang betulnya a'bud. Dah tahu macam mana. Jangan malu-malu dah nak sebut lepas ni ya. Bunyikan qalqalah secara jelas. A'bud. Okey, tuan demam tak malu Ustazah. Kadang-kadang tak perasan, betul. Baik, kita masuk ayat yang keempat. Wala. Ombak rindu lagi. Berpisah lagi. Kesian ombak rindu ni asyik terpisah aja ya. Baik, 4 ataupun 5 harakat. Mad jaiz munfasil. Wala ana abidum. Ana. Ramai baca ana pun ada. Okey, ni huruf abang, ayah, adik, ana. Ana. Kemudian ada satu simbol. Simbol dekat atas alif ni tuan-puan. Ada satu simbol. Dalam kaedah tajwid dia panggil apa? Sifar. Baik, sifrun ni. Sifrun ni apa? Ada pada tulisan tuan-puan tapi tidak ada pada bacaan. Apa maksudnya tu? Maksudnya adalah dia tulis je kat situ. Ada je bulat kat situ. Tuan-puan tak payah fikir, tak payah pening-pening, tak payah. Okey. Baca sahaja. Wala ana'a. Bukan ana'a. Okey, tak perlu ana, tak perlu panjangkan. Ada pada tulisan, tidak ada pada tidak ada pada bacaan. Jadi abaikan dia, tak nampak. Ana'a. Ana abidum ma.
Okey, kita teruskan. Tanwin. 99. Tanwin 99 bertemu dengan huruf mim yang ada sabdu. Idgham ma'al ghun. Nah, masukkan bidum dan kena buat apa? Dan dengungkan dengan kadar 2 harakat. Bidum. Okey, tak perlu tekan sangat, tak perlu bidum, tak perlu. Jadi caranya macam mana? Abidum. Yang penting apa? Yang penting gunnah, dengung, naik kat atas hidung, rasa getaran. Abidum ma, bidum ma abadtum. Okey, Ana abidum ma. Selesai. Ma dibaca dengan kadar 2 harakat. Kemudian, dekat sini pun kila juga ni. Kenapa susah kata kila? Sebab dia nampak dal ni. Dia terus baca ada qalqalah. Abadatum. Abadatum. Baik. Kita masih belajar. Jangan risau tuan-puan. Salah tak apa. Yang kita risau, kita tak belajar, kita buat salah dan kita tak perbaiki kesalahan kita. Okey. Jadi kita nak tengok. Abidum ma'abadtum. Kenapa ni? The power of sabdu. Dal ni ada kuasa tak? Dal ni kosong. Jadi ta ada sabdu, ta lagi kuat daripada dia. Idgham mutajanisain. Okey. Abadtum. Masuk terus ke huruf ta, betul? Masuk terus ke huruf ta. Jadi dal ni Ustazah kan dal ada qalqalah. Tapi cuba tengok. Dal ni tak ada sebarang apa orang kata simbol di atas dia. Tak ada. Kosong. Ta ni ada sabdu. TPOS satu. The power of sabdu. Sabdu lagi kuat. Jadi terus baca saja tuan-puan. Wala ana abidum ma'abadtum. Abadtum. Tak perlu abadatum. Okey. Baik, selesai ayat yang keempat. Kita masuk ke ayat yang kelima. Wala antum. Antum ikhfa haqiqi. Tak boleh antum. Tak boleh antum. Kena ubah. Nun mati bertemu ta. Lepas ni, nun mati bertemu ta saja. Lidah tak boleh naik ke langit. Yang pertama. Okey, yang kedua, lidah mesti tergantung. Yang ketiga, nak tengok selepas nun mati ada huruf apa. Ready nak sebut huruf? Ta. Okey. Wala antum. Antum bukan antum. Dulu. Antum. Okey. Kemudian sebelah dia mim sukun bertemu dengan huruf ain. Izhar syafawi. Tutup mulut. Jalan terus. Antum abidu. Tak perlu. Antum. Tak perlu tuan-puan Tutup mulut. Jalan terus. Macam mana tu? Antum abidu. Macam tu. Kemudian sebelah ada alif kecil. Mesti panjang 2 harakat. Kemudian bidu huruf dal. Okey, dah banyak dah huruf dal. So baru teringat huruf dal tuan-puan. Huruf dal ni sifatnya istifal, nipis. Jadi tak boleh bud. Kasar bunyi dia. Macam mana nak sebut huruf dal bagi jadi macam orang Arab ni? Baik, tips dia macam ni. Hujung lidah tuan-puan, kembali ke makhraj huruf dal iaitu di gigi tengah. Sentuh gigi tengah kita. Bahagian belakang. A'bud. Bud. Tak perlu tekan sangat. Sebab apa? Bunyi dia lembut sahaja. Abidu. Du. Dal ngada-ngada. Bukan da. Tapi da. Ngada-ngada kan bunyi dia. Da. Nak pelak-pelak pun ada. Okey. Kemudian.
Selesai. Abidu, du. Tuan-puan kat rumah kena buat juga ni. Kita ngada sama-sama. Kita sama-sama jadi ngada-ngada. Abidu nama. Abidu, du. Lembut. Macam tu. 2 harakat pasangan bahagia mad asli. Kemudian na. Ma. Jumpa lagi ombak rindu. Okey, ombak rindu terpisah. Dalam 2 kalimah. Ma'a. Dengar tak bunyi dia melekat. Bukan a. Okey, Okey, baik. Kemudian habiskan. Ma'a'bud. Bud. Nampak? Bud. Mengada-ngada juga bunyi dal tu Bud. Jangan malu-malu nak sebut qalqalah. Sampai ada yang sebut qalqalah bunyi tak keluar. A'bud. Ustazah pula tambah kan. Jadi jangan malu-malu. Ma'a'bud. Qalqalah kubra huruf dal. Bunyinya Bud. Betul. Bukan budak. Bukan budak. Budak bukan, budak pun bukan. Budak. Sebab dia nipis, bunyi dia ma'a'bud. Puan, Rosmina terus eja dalam bahasa Melayu. Nak bagi senang faham. Nak bagi cepat faham. Bud. Betul. Boleh juga untuk memudahkan pemahaman kita. Baik, ayat yang terakhir. Ayat yang ke-6. Lakum. Tuan-puan lakum. Tak mau baca lakum. Lakum dinukum waliyadin. Lakum. Tak mau. Baris dhammah bunyi dia macam you. Lakum. Lakum. Bukan lakum. Lakum. Huruf mim. Sukun. Izhar syafawi. Tutup mulut. Jalan terus orang utara kata. Tak mau singgah-singgah dah. Lakum di. Okey. Tak mau singgah mana dah. Kita nak tutup mulut. Jalan terus. Baik. Lakum dinukum. Dadidu. Tak mau di. Nak dinukum. Lakum dinukum. Baik. Kemudian jumpa lagi izhar syafawi. Tutup mulut. Jalan terus. Tak payah singgah dah. Okey. Lakum dinukum waliyadin. Waliya. Ni huruf ya tuan-puan Sebelah ni bukan alif. Tapi huruf lam. Waliya. Waliyadin. Okey. Bukan wayadin. Waliya. Waliyadin. Jadi ayat penuh dia. Lakum dinukum waliyadin. Bukan lakum dinukum waliyadin. Okey. Tak mau lakum. Kita nak ubah jadi lakum dinukum waliyadin. Yang atas sama tuan-puan semua ni. Antum. Tak mau bunyi antum. Abattum. Tak mau bunyi abattum. Okey. Baik, insyaAllah tuan-puan. Setakat ni, tuan-puan semua okey ke? Jelas ke? Masih ada dengan ustazah ke? Cuba sikit ustazah tengok. Betul ke ni? Ke dah type sambil tertidur-tidur? Ustazah dah pukul 11, ustazah dah mengantuk ustazah. Ada tak yang type sambil tertidur ni? Mari kita tengok sikit. Tuan-puan masih bersama dengan ustazah ke? Sebab kita akan baca lagi sekali keseluruhan surah Al-Kafirun dalam keadaan tuan-puan dah jelas, dah faham hukum tajwid yang berlaku. Tadi faham juga. Tapi ada yang macam, betul ke ni? Jadi sekarang kita dah yakin. Jadi kita nak baca lagi sekali. Tuan-puan baca sekali dengan ustazah insyaAllah. Baik. Kita baca dalam keadaan kita dah faham tajwid, dah tahu hukum dan sebagainya. Kita yakin bacaan kita akan jadi lebih baik insyaAllah. Baik, kita mulakan lagi sekali. Ustazah saja tak nak bagi tuan-puan tidur kan. Kita mula lagi sekali. Kita nak habis dah insyaAllah lepas ni.
Baik. Kita mulakan. Serius sikit kita mulakan sebab kita dah bedah tajuk, kita tengok berhasil tak pembedahan kita malam ni. Okey? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayuh kita baca sama-sama. Silakan tuan-puan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Okay. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yang pertama tuan-puan, ready? Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Mana yang tadi qul tu kita buang dah. Tolak tepi, kita nak qul. Ayyuhal, tak mau dah ayyuhal. Okay, kita nak baca bacaan yang betul. Baik, yang kedua insya-Allah. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Okey, ayat yang ketiga tuan-puan. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Tahniah Ustazah ucapkan tuan-puan. Yang masih ada sampai yang type, Ustazah tak larat dan nak type letih. Ada Ustazah baca tadi komen katanya, penatlah Ustazah asyik menaik je. Terima kasih banyak-banyak tuan-puan. Semoga kehadiran tuan-puan malam ini, insya-Allah Ustazah doakan kita sama-sama minta Allah jadikan kehadiran kita ke kelas malam ini, ke khatam 1 bulan malam ini, Allah jadikan asbab. Mungkinlah salah satu, Allah kata salah satu jalan untuk kita masuk ke syurga Allah, insya-Allah. Okay, sebab apa? Sebab kita sedang berjuang menjadi pejuang-pejuang Al-Quran, nak perbaiki bacaan Al-Quran. Mengantuk-mengantuk pun paksa juga supaya senang nak faham Al-Quran. Okay, baik, insya-Allah Ustazah doakan tuan-puan semua dipermudahkan urusan. Jangan lupa niat puasa untuk esok. Okay, Ustazah minta maaf juga sepanjang kelas ini berlangsung, kalaulah ada Ustazah terlepas kata ataupun tercakap perkara-perkara yang kurang enak di telinga tuan-puan, Ustazah minta maaf sangat-sangat. InsyaAllah ada rezeki kita akan berjumpa lagi pada live yang akan datang. Jangan lupa, bukan nak kejar khatam sahaja, tapi kita nak kejar juga
tahsin Al-Quran. Kita nak Al-Quran kita menjadi lebih baik insya-Allah. Baik tuan-puan, kita akhiri perjumpaan malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Baik, insyaAllah sama-sama tuan-puan. Terima kasih juga bersama-sama teman Ustazah malam ni. Kita jumpa lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-puan. Jumpa lagi insyaAllah.